Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali di ruangan Tanya Dr. Said. Well, saya Dr. Said Ayub Syed Mustafa Al-Qudri. Hari ini saya masih lagi nak bincangkan cerita COVID. Well, tajuk saya pada hari ini ialah sebab ramai orang tanya kan, dia ni contohlah dia sakit tekak. Dia dah panik dah. Ni COVID ke apa? Apa yang nak buat ni? Kan? Apa simptom-simptom seterusnya? So itu banyak menjadi tanda tanya kepada rakyat Malaysia sekarang. Bukan saja rakyat Malaysia lah, satu dunia saya yakin. Sebab saya cek pagi tadi ada terdapat lebih kurang hampir 1.5 juta orang dah mengalami jangkitan COVID. Okey, di dunia, yang mana melibatkan kematian lebih daripada 82,000 orang. Ya Allah. So ini memang satu pandemik yang dahsyat. Dan kita lihat pada tangga pertama memang teruklah sana. Sebab di US sekarang dah ada 400,000 orang. So kalau kita hari ini saya rasa cecah 4,000 orang. Di sana 400,000 orang yang mengalami ataupun yang telah dijangkiti kuman ataupun virus SARS-CoV-2 ataupun penyakit COVID lah. Orang senang COVID kan. Okay, right. So, di Malaysia kita masih pada tahap semalam saya cek 3,963 dengan kematian 63 orang. Innalillah wa innalillahi raji'un. Namun perkara ni belum berlalu. Tapi apa pun saya ingin ucapkan tahniah teramat-amat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada Kerajaan Malaysia dan frontliners semua yang telah bertungkus lumus untuk memastikan, tak lupa juga semua rakyat Malaysia yang bekerjasama, bersatu hati, bersatu jiwa. Yang mana kita bekerjasama sekarang untuk memastikan bahawa PKP ini berjalan dengan baik. Penting, sebab dengan hanya PKP inilah kita boleh mengelakkan daripada nombor ini meningkat dari hari ke hari dengan lebih teruk dan dahsyat. Alhamdulillah di Malaysia saya tengokkan setiap hari angka masih di antara 100 hingga 200. So sayangi hidup anda, sayangi keluarga anda, sayangi ibu bapa anda. Penting patuhlah kepada PKP dan ambillah langkah-langkah yang berkenaan. Langkah-langkah tu dah banyak orang sebut. Dulu pun saya dah cerita langkah-langkahnya kan. So, hari ni saya nak ceritakan tentang tentang tadi simptom. Betul-betul ke dia ni ada COVID? Sakit tekak ni, dah panik dah kan. So, apa nak buat? Kita tahu di luar sana 80% daripada jangkitan COVID ini adalah mild to moderate. Bila cakap mild to moderate, mulalah dia fikir apa benda mild to moderate ni kan. Mild to moderate maksudnya ringan-ringan aje lah kan. Maksudnya sederhana, dia tak teruk, dia tak pergi ke teruk kan. Apa tanda-tandanya? Kita tahu tanda yang teruk ni ialah apabila dia dah demam, panas, kemudian batuk tak berhenti dengan sesak nafas. So ini jangan berlengah, terus kena pergi hospital. Okay, tak kira lah anda berada dalam red zone ke tak red zone ke, dah jumpa orang ke tak jumpa orang. Kalau dah sesak nafas, please do yourself a favor, terus pergi ke hospital. Okey, tapi bagaimana dengan mereka yang simptomnya tak begitu jelas? Mungkin dia sekadar sakit kepala ataupun sakit tekak. Ataupun dia rasa letih, lesu, tak larat, sakit otot, sakit urat. Okey, ni biasa juga ni antara simptom-simptom yang kita tahu adalah simptom COVID. Dan ada juga mereka yang mempunyai simptom gastrointestinal ataupun sistem perhadaman. Apa simptom perhadaman tu? Maksudnya dia rasa perut tak selesa sebu, dia rasa loya, dia rasa nak muntah ataupun dia muntah. Dan ada juga yang cirit-berit. Okay, right. Dan ada juga baru-baru ni diketengahkan bahawa salah satu mungkin simptom terutamanya yang dihidap oleh orang muda ialah deria rasa dan deria baunya tak ada. So sampaikan dia kata kalau diberi air, sama ada air Milo ke air kopi ke, dia tak rasa. Yang dia tahu benda tu panas atau sejuk. Sampai begitu sekali. Dia tak rasa apa-apa yang masuk dalam tekak dia.
Dan ada juga yang merah mata. Saya ada baca, diorang kata kalau pink eyes, awas, pink lah. Ni mata putih itu di pink kan. Ini juga boleh dikategorikan sebagai suspected. Sebab dalam dunia sekarang, musim COVID yang dah mencecah pandemik ini, kita akan anggapkan bahawa selagi kita ada simptom-simptom tertentu, kita mungkin suspect. Suspect ni, suspect lah kan. Nak translate waktu ni tak datang lah ke otak. Okay, suspected COVID. Okay, right. Tapi takkan orang sakit kepala je terus pergi hospital kan. Ini lagi teruk sebab anda akan mendedahkan kepada risiko-risiko yang lebih. Tapi Alhamdulillah sekarang kita ada nampak hikmat pandu lalu. Nak bawa kereta je pergi kat hospital-hospital tertentu, syarat ada ni lah kan. Pergi, dia akan check, dia buat swab apa semua, tak payah masuk hospital tunggu-tunggu bercampur dengan pesakit-pesakit lain. Okey, so itu pun satu kaedah yang bagus. Tetapi bagi mereka yang ini, apa yang nak buat? Terutamanya kalau anda duduk dalam red zone. Kita tahu dekat area Lembah Kelang ni terlalu banyak red zone-nya bersepah kan? So, kalau anda duduk dalam red zone dan anda alami tanda-tanda yang saya dah sebut tadi, walaupun tak sampai ke peringkat sesak nafas ataupun batuk ataupun demam panas, apa yang anda harus buat jika anda sayangi keluarga dan diri anda sendiri? Please isolate yourself. So, itu yang saya nak bincangkan pada hari ini. Maksudnya quarantine. Quarantine diri sendiri. Quarantine diri sendiri. Okay, sebab tak tahu. Dan kita tak nak, terutamanya dalam rumah kita ada ibu bapa kita yang mungkin dah berusia 70-an, dah berusia 60-an ataupun dah berusia 80-an, mana tahu mereka pula ada darah tinggi dengan jantung, dengan kencing manisnya semua siap kan, merupakan suspek ataupun merupakan individu yang sangat bahaya seandainya mereka menghidapi COVID. So kita tak nak kita sebagai yalah, anda mungkin anak muda, okey, mendedahkan risiko ini kepada ibu bapa anda. So, pertama, bincang dengan keluarga anda dah mengalami simptom-simptom ini. So, anda harus quarantine, isolate ataupun duduk dalam satu bilik senyap-senyap. Ini saya akan bincangkan tentang apa yang perlu dilakukan lah, kan? Okey, InsyaAllah kalau rumah yang banyak bilik tu tak apalah, dia kena duduk dalam satu bilik. Satu bilik khusus untuk dia saja. Okay, jangan orang lain campur. Dia pun duduk dalam bilik, jangan keluar-keluar. Okay, so itu maksud isolate, kan? So, terutamanya kalau paling elok dalam bilik tu ada bilik air lah. Sebab dia harus, kita tahu ya, kuman COVID ini juga boleh tersebar melalui najis. Sebab adanya orang ada diarrhea. Kajian sambil tu saya nak ceritakan. Ada satu kajian saya pernah baca melibatkan 206 orang yang mengalami simptom COVID yang mild, yang ringan. Okey, 48 daripada mereka cuma ada simptom gastrointestinal saja. Maksud mereka setakat loya cirit-berit. Tak ada simptom lain. Manakala daripada 206 orang itu, 69 mempunyai tanda gastrointestinal dengan respiratory. Maksudnya ialah loya cirit-berit, sekalian batuk apa semua dekat bahagian pernafasan lah. Dan 89-nya respiratory only ataupun bahagian pernafasan saja. Maksud di sini 48 daripada 206, berapa tu 5, 48, 50, 50. Lebih kurang suku daripada mereka yang mild ni cuma ada masalah gastrointestinal. Gastrointestinal ni maksudnya loya, muntah, cirit-berit. Okey, dan cirit-berit mereka ni dia lebih kepada 4 kali sehari lah, lebih 4 kali pergi toilet lah, buang air besar tu. Okey, lebih 4 kali pergi toilet, buang air besar. Dan cirit-beritnya dia tak reda macam tu saja. Kadang-kadang dia bertahan sampai 7-8 hari sampai 2 minggu lah. So ini pun kadang-kadang sebelum mereka menunjukkan tanda-tanda yang lebih serius pun mereka ada masalah cirit-berit ataupun. Sebab tu tanda apabila mereka masuk, pastikan lepas dah buang tu, okey, pintu lah, penutup toilet tu kan, sebelum mereka flush tu, tolong tutup kan, tutup supaya bila mereka flush, okey, aerosol yang dia flush tu tak berterbangan kan. So itu penting. Dan pastikan bila anda masuk toilet, kalau anda masuk toilet yang share dengan orang, okey,
pastikan pengudaraan yang baik. Anda bersihkan toilet tu, biarkan setengah jam sebelum orang lain masuk. Okey, itu penting. Ini langkah-langkah pencegahan. Kita tak nak kalaulah anda mengalami COVID dan anda mendedahkan kepada ahli keluarga anda yang lain jangkitan yang sama dan anda punya tanda taklah serius sangat, setakat cirit-berit saja, kan? Tak ada tanda-tanda lain, mana tahu, kan? Saya dah cakap, suku daripada mereka yang mengalami masalah COVID yang mild ni hanya ada tanda-tanda gastrointestinal ataupun loya, muntah, cirit-berit, sakit perut, sebu, macam tu. Okey, right. So kalau faham di situ, right. So lain-lain, bagaimana pula kalau rumah yang kurang bilik? Okey. So pastikan anda duduk dekat satu corner, jauh sikit. Jauh daripada orang lah, paling kurang 6 kaki dah kata. Bagi saya 7, 8, 9 kaki pun tak apa. Jauh sikit daripada orang, buatkan area anda, jangan. Dan pastikan pakai mask. Pakai mask. Yang ada bilik sini, kalau keluar bilik, pakai mask. Okay? So penting mask itu untuk menghindari daripada pernafasan anda, percakapan anda dan juga mungkin anda batuk ataupun bersin yang mungkin menyebarkan kuman COVID tu kepada udara dan juga tempat-tempat dalam rumah anda. So penting pakai mask. Okey. Tapi kalau duduk dalam bilik sendiri tak payahlah pakai mask. So kemudian apa lagi yang anda harus lakukan? Okey. Maksudnya di sini saya dah cerita tentang penggunaan bilik air. Kemudian barang-barangan yang lain ya. Contohnya pinggan, mangkuk, kalau boleh gelas apa tu jangan share dengan orang lain. Okey, khusus untuk anda. Dan kalau boleh apabila time makan pun orang yang hantar di luar pintu anda, anda yang ambil daripada luar pintu anda. So jangan keluar daripada bilik tersebut. Okey, penting. Dan kalau rumah yang tak ada bilik tu, pentingkan pengudaraan. So selalu buka tingkap bagi udara-udara masuk lah. Right? So di samping tu disinfect. Disinfect. Saya dah cerita minggu lepas tentang bagaimana cara nak disinfect ataupun nak bunuh kuman. Orang kata virus tak boleh bunuh. Memang betul lah. Nak basmi. Basmi. Sebab virus ni benda yang tak bernyawa. Okay, so macam mana nak bunuh kan? Okay, lebih kurang lah kalau saya cakap basmi pelik sangat. Bunuh tu sedap sikit dengar kan? Okay, macam mana nak bunuh saya dah ceritakan menggunakan larutan-larutan tertentu sama ada klorok ke hidrogen peroksida ke alkohol dan sebagainya, Lysol. Okay, so disinfect bahagian-bahagian yang selalu sentuh. Saya rasa ini semua orang dah biasa tahu, dekat bahagian switch, bahagian tombol-tombol pintu, bahagian meja. So ini harus dilakukan. Okay. Dan berapa lama nak kuarantin? Okay, ada yang berpendapat 8 hari, tapi paling selamat ialah 14 hari. Okay. Ataupun bergantunglah. Sebab waktu kuarantin tu, okay, anda pun harus lakukan sesuatu. Maksudnya anda harus simpan diary. Okay. So anda mungkin sakit tekak mula-mula, so tulis dalam diary ni, hari pertama aku kuarantin sakit tekak, kan? Kemudian esok mungkin datang batuk, tulis batuk. Kemudian rasa demam sikit, tulis berapa suhu badan anda, tulis pada diary tersebut. Kenapa? Diary ini memudahkan seandainya anda dikomplikatkan ya. Maksudnya mungkin anda mengalami COVID dan anda terpaksa ke hospital, bawa diary ni tunjuk doktor boleh baca je. Tak payah waktu tu anda nak ingat berapa hari aku demam, berapa lama kan. So ini akan memudahkan kerja doktor dan kerja anda sendiri. Sebab kadang-kadang bila sampai hospital mungkin anda sesak nafas dah tak ingat dah apa benda semua tu. So penting simpan diary, tulis sama ada sesak nafas kan. Sesak nafas ni biasanya kita anggarkan kalau di bawah 20 kali pernafasan kita seminit tu okey. Bawah 20 kali. Tapi kalau dah 24 kali tu, itu dah tanda bahaya. Definitely kalau dah 24 kali pernafasan anda seminit, harus pergi ke hospital. Jangan duduk dalam bilik kuarantin kan. So anda harus dapat treatment ataupun rawatan, bukan susulan lah, rawatan seterusnya. Okay, itu bukan susulan lagi kan. Okay, rawatan seterusnya. Okay, baik. So, dalam bilik tadi, okay, penting juga kalau boleh, okay, pastikan pengudaraan. Tadi saya dah cakap, buka tingkap, bilik yang anda duduk kena sulit tu kan. Buka tingkap,
Dan kalau ada kemudahan, kemudahan ni, kalau ada duit lebih, order je kat Lazada ke dekat Shopee ke tu kalau yang dah ada kat rumah lagi bagus kan. Penapis udara tu letak dalam bilik tu. Okey, penapis udara dan humidifier. Humidifier maksudnya yang keluar tu kan. Sebab kita tahu udara kering ni COVID lebih suka kan. So dia tak suka udara lembab. So di Malaysia ni kita humid tinggi, so bagus kan. Right. So, saya dah cerita tentang apa yang anda harus buat, simpan diary dan saya teringat sebab saya pun ada tengok video tersebut. Okay, seorang doktor di UK, tak salah saya, dia berkongsi, atau UK ke US, I'm not sure. Okay, dia berkongsi tentang teknik yang mana, sebab kita tahu COVID ini mula-mula dia masuk, dia duduk bersarang dekat hidung. Kemudian dia pergi ke tekak, kemudian dia pergi ke paru-paru bahagian atas. Kemudian yang bahayanya bila dia masuk paru-paru bahagian bawah. Okey, so ini yang kita nak elakkan daripada benda tu berlaku. So dia ada juga kaedah tidur yang disyorkan. Okey, kaedah tidur yang disyorkan sama ada anda ada sesak nafas ke, it can be a prevention method ya. Okey, so bagaimana tidur jangan terlentang. Tidur waktu ni memang digalakkan lah tidur menerap. Digalakkan tidur menerap. Kenapa? Kita tahu paru-paru kita bahagian depan ni dia ada jantung, dia ada perut. So paru-paru kita paling besar bahagian belakang tau. So kita kena pastikan bahagian belakang kita tu relieved. So insyaAllah dia tak sesak nafas kalau macam tu, dan anda akan bernafas dengan lebih selesa. Ada juga teknik yang dia syorkan yang mana dia suruh tarik nafas. Ingat tarik nafas dalam-dalam, simpan 5 saat, hembus, buat 5 kali. Yang ke-6 kali lepas tarik nafas dalam-dalam, simpan 5 saat, batuk. Okey, batuk. So ini pun kaedah bagaimana untuk praktis supaya paru-paru anda aerated. Okay? Dan dia suruh ulang 2 kali. Dan selepas dah ulang 2 kali, maksudnya 5 kali tarik nafas, simpan 5 saat, kemudian ulang 2 cycle 2 cycle tersebut, kemudian baring atas baring atas bantal lah bukan melentang, tapi baring atas bantal. Okay. Dan waktu baring atas bantal tu di kepala anda lah kan, di bahagian dagu anda. Waktu tu anda bernafas dalam sikit dalam masa 10 minit. Okay. Ini praktis yang anda boleh lakukan seandainya anda duduk, anda kena kuarantin tu lah. Okay. Right. Ini untuk paru-paru. Baik. Okay. So biasanya kuarantin 2 minggu. So kalau setengah orang yang dah start tunjuk simptom, okay, selalunya dia dah sebenarnya dia akan menunjukkan simptom daripada saat dia dijangkiti COVID, dia akan menunjukkan simptom apabila 3 hingga 5 hari selepas tu. Kan? Dan kalau mild, kalau tak serius, selalunya dia akan sembuh selepas 1 minggu. Dan kalau dia jadi teruk, dia akan berlaku selalunya pada hari ke-7 ataupun minggu ke-2. Ini kita tahu tarikh-tarikh dia yang penting kita nak tahu, bermula simptom tu sampai benda tu jadi lagi teruk. So itu kita boleh tengok bagaimana perkara ini berlaku. Okay, right. So, yang penting di luar sana, sebab saya tengok juga video-video daripada US, mereka-mereka yang masih kurang kesedaran ni, mereka rasa mereka masih muda, masih remaja, so kena COVID, so what kan? Aduh, pening kepala ke kepala, mujurlah kat Malaysia tak macam tu. So, yang penting saya nak pesan juga di sini, okay, jangan anggapkan bahawa COVID ini adalah penyakit untuk orang yang berusia sahaja. Sebab kita tahu di US, tak salah saya tengok graf dia, antara peak umur yang paling tinggi, satu antara 56 sampai 60 tak salah saya, dan satu lagi adalah umur 24 tahun. Muda terang-tang lagi tuan. So, seorang yang muda harus hati-hati. Anda pun tak kebal okay? Anda mungkin mengalami COVID, tapi mungkin fatality ataupun
faktor kematian di situ tak begitu tinggi, seandainya anda tidak ada keradangan ataupun tak ada komorbid. Tapi anda pun boleh alami. Dan kita tahu ada juga mereka yang usia 20-an pun yang meninggal dunia. So, don't play a fool. So, jangan anggap perkara ini remeh kepada remaja-remaja di luar sana. Penting. PKP ni ada tujuan. So, sama-samalah kita duduk rumah, diam-diam. Okay. Right. So, kemudian saya nak cerita tentang silent spreader ni. Silent spreader ni maksudnya dia tak ada simptom sangat, tahu. Tapi dia dah mula jangkiti orang. So kalau satu kajian yang saya dah terbaca di China, yang mana daripada jumlah pesakit-pesakit COVID ini 6.4% hingga 12.6% dia dijangkiti oleh silent spreader. Dia tak pun tahu siapa yang ada. Dia tak, maksudnya dia mungkin berbual dengan orang-orang biasa yang tak ada simptom, tak ada tanda apa-apa, tak ada sakit kepala, tak ada sesama, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada apalah, kan? Tapi mereka dijangkiti. Kenapa? Kerana kita tahu kuman COVID juga boleh keluar melalui bioaerosol, ya. Orang kata titik-titik halus yang keluar apabila kita bercakap. Dia lebih teruk kalau kita menyanyi. Kan? So apabila kita bercakap atau kita cakap dengan lantang, so ini pun ada mengeluarkan bioaerosol. Dan terutamanya kalau kita duduk dekat dengan orang tu, memang kemungkinan tinggi kita boleh dijangkiti. So silent spreader ni penting. Sebab itu bagi saya elakkan risiko ini daripada terkena dengan silent spreader ni. Macam mana? Kalau kita keluar daripada kawasan rumah kita, tak kira lah, mungkin terpaksa nak pergi beli roti, nak beli beras, ataupun yelah nak beli nasi, kita tak makan, kan? Terpaksa keluar, pastikan anda pakai mask. Okey, di negara-negara setengah-setengah negara diorang takut apabila benda ni dijadikan sebagai satu kemestian. So nanti orang-orang yang frontliners ni tak cukup mask pula. Okay, fine, no problem. Kalau anda ada kemudahan mask, okay, pakai, jangan tak pakai. Okay, pakai ada cara-caranya. Okay, so saya dah cerita daripada hari tu lagi macam mana cara pakai mask dan macam mana, kan. Okay, kemudian kalau tak ada mask, buat sendiri. Tak kisahlah dengan kain ke, dengan apa ke. Anda buka saja YouTube tu, macam-macam cara dia ajar macam mana buat mask. Syarat, okay, kenapa penting? Kerana anda tak tahu sama ada orang yang anda cakap itu adalah orang yang ada COVID, ataupun anda pun tak tahu yang anda sendiri ada COVID. So, untuk mengelakkan daripada kedua-dua perkara ini, pakailah mask. Dulu diorang kata tak payah, tapi sekarang CDC, dan WHO pun dah keluarkan kenyataan tolong pakai mask bila keluar daripada rumah. Dan satu kajian di China menunjukkan bahawa dengan memakai mask ini boleh menurunkan kadar kematian dan kadar pengembangan ataupun peningkatan jangkitan itu sebanyak sekurang-kurangnya 10%. Saya tertarik, kerana ada satu juga kajian dia buat tentang apa efeknya kalau seorang tu membazir, membazir lah orang kata, tak membazir pun, berfaedah, pakai mask. Dia keluar, dia pakai mask, balik dia buang mask. Mask tu mungkin harga RM1.50. Tapi tahu tak, dari kajian tersebut dia kata apabila seorang pakai mask, dia dapat mengurangkan impak ekonomi sebanyak 3,000 hingga 6,000 USD. Impak ekonomi kalau dia menjangkiti orang-orang tolak masuk hospital, pasang ventilator, tu semua pakai duit tu, kan? Dia nak pakai ubat dan sebagainya. So penting, keluar pakai mask. Senang, keluar pakai mask. Kena tak kena, demam tak demam, batuk tak batuk, tak kira anda cirit ke apa benda ke, keluar pakai mask. That's it. Senang. Right. Dan apa lagi yang saya nak ceritakan? Well, orang tanya berapa lama kuarantin, saya dah cakap tadi kan, iaitu antara 8 hari hingga 14 hari. Tapi saya syukurkan 14 hari lah.
Okey, tak kiralah anda demam, anda mempunyai simptom apa yang saya nyatakan tadi, iaitu selsema, ingat balik ya, selsema, sakit tekak, sakit kepala, ataupun mata merah, ataupun bahagian gastrointestinal, iaitu rasa loya, muntah, cirit berit 4 kali sehari. Okey, muntah. Okey, so ini semua tolong quarantine yourself kerana anda sayangkan keluarga anda, supaya anda tak jangkiti keluarga anda kalau anda merupakan pesakit COVID. Okay, tak semestinya kan? So, kalau dah tahu macam tu, apa yang nak buat dalam bilik kuarantin tu? Kan? So, bagi saya dalam bilik kuarantin tu, jagalah kesihatan masing-masing. So, kalau yang merokok, berhenti merokok. Tidur, saya rasa tidur no problem. Tidur pastikan cukup. Okay? Jangan stres sangat. Okay? Jangan fikir sangat. Banyak berzikir, banyak solat, banyak berdoa kepada Yang Esa. Saya rasa banyak berserah kepadanya, banyak bertawakal, insya-Allah ya, tahap stres anda turun. Saya faham dalam kegawatan MCO ni ramai juga mengalami kegawatan ekonomi, tapi ini cabaran sementara. Allah bagikan supaya kita lebih bersyukur kepadanya ya. Okay, right. So pastikan tidak stres. Kemudian kalau berupaya lah kalau boleh dalam bilik tu jalan lah. Buat exercise sikit, tak kira lah nak buat exercise jalan ataupun pumping ataupun yang jenis banyak lagi lah exercise lain yang anda boleh buat dalam bilik tu. Buka saja YouTube tu, tengok macam mana nak buat exercise dalam secara mudah. Okay, anda follow aja, jangan tak exercise. Sebab exercise ini kita tahu boleh meningkatkan T-cell ni adalah sel yang membunuh virus tersebut. So penting exercise. Nak tingkatkan sistem imun mesti ada exercise setiap hari. So saya tahu setengah orang kata rumah sempit macam mana exercise. Jangan ambil itu sebagai alasan. Buatlah exercise, tak kira macam mana pun. Jadi anda menggunakan otot anda, berpeluh, berjalan kaki, pusing ke syarat exercise. Sebab dia akan meningkatkan sistem imun. Dan sistem imun inilah yang sangat-sangat penting di waktu COVID ini. Seterusnya makanan. Okey, pastikan orang yang masak tu janganlah bagi anda fast food. Kan? Okay, mereka yang bekalkan makanan tu janganlah bagi anda makanan yang orang kata manis, yang bergula. So ini semua tak sihat untuk sistem imun. Okay, elakkan makanan bergoreng, elakkan benda-benda yang mempunyai trans fat macam kek. So itu tinggi trans fat tu, macam donat ke apa benda tu. Elakkan. Makan makanan sayur, segar, buah-buahan. So ini penting. Dan last kali penting juga bagi saya, amalkanlah suplemen. Saya kata waktu ni adalah sangat-sangat penting untuk anda amalkan suplemen supaya diri anda mempunyai sistem imun yang lebih baik. So suplemen suplemen apa? So banyak di luar sana sebenarnya. Saya akan ringkaskan vitamin C. Ini dah terbukti. Okey, atau saya cakap lah makan vitamin C ni jadi air kencing mahal ke apa ke. Tak kisah, ini bukan zaman mahal, nak cakap murah ke apa ke. Ini adalah novel virus. Orang tak tahu pun. Dan ada hospital-hospital tentu yang dah beri rawatan menggunakan vitamin C dan dapati vitamin C ini berkesan. Okey, so amalkan vitamin C banyak mana bergantung. Kalau anda tak ada simptom-simptom yang serius-serius, bagi saya antara 1000 mg hingga 3000 mg tu should be sufficient. Kecuali anda ada comorbid, maksudnya anda mempunyai paru-paru yang lemah ke apa, mungkin boleh ambil lebih daripada 3 mg pun tak apa. Tak ada masalah sebab vitamin C ini adalah larut air dan kalau berlebih pun dia akan pergi mengikut air kencing. Okey, dan pastikan anda minum air banyak. Okey, dan sebab anda duduk dalam bilik tak kena cahaya matahari, anda perlukan vitamin D. So pastikan anda juga ambil suplemen vitamin D. Banyak mana bagi saya 2000 international unit paling kurang sehari. 2000 international unit 2000 international IU belakang tu, international unit dalam masa sehari. Penting. Okey, dan satu perkara lagi yang dibuktikan bagus untuk membunuh virus ialah zinc. So ini pun ada suplemen yang dijual di farmasi, cari yang ada zinc. Dan saya tertarik, ada juga satu artikel yang dikeluarkan oleh Cardex yang menunjukkan bahawa ada sejenis bahan yang dinamakan sebagai astaxanthin. Astaxanthin ini dia mempunyai kesan anti radang yang kuat. Maksudnya kesan potensi anti radang dan antioksidan yang kuat ini menyamai 6000 kali ganda vitamin C.
Okay, so ini sangat-sangat bagus dan disyorkan untuk dijadikan rawatan. KADEX ni mengeluarkan white paper on treatment of COVID-19. Okay, yang mana didapati astaxanthin ini juga menurunkan pro-inflammatory. Maksudnya dia menurunkan ejen-ejen yang pro-keradangan, yang menyebabkan keradangan yang kuat, seperti cytokine, iaitu interleukin type 1, interleukin type 6, ataupun tumor necrosis factor alpha dan juga CRP. So dia boleh menurunkan bahan-bahan yang boleh menyebabkan anda mengalami sesak nafas yang serius tu, yang orang panggil cytokine storm. Okay, right, dan dia mempunyai kesan dia mengekalkan homeostasis sistem imun anda. Maksudnya dengan menurunkan tak bermaksud yang anda dah tak boleh nak lawan virus tu kan. Dia menurunkan pro-inflammatory manakala meningkatkan anti-inflammatory punya cytokine atau bahan-bahan anti-inflammatory. So itu yang bagus. So bahan-bahan ini ada secara semula jadi, dan sudah tentu di samping tu dia juga mengurangkan excessive infiltration of white blood cells segala-galanya ke dalam paru-paru kita, yang menyebabkan sistem imun kita terlajak, terkejut sampai menyebabkan paru-paru kita ditenggelami dengan air yang mengalami bahan keradangan dan kuman tadi. Okay, so please waktu anda di kuarantin, tak kira anda ada masalah apa-apa, saya dah cakapkan jaga 6S tadi, iaitu sleep, stress, smoking, sport, source of food dan juga suplemen. Di samping itu minum air banyak, pastikan anda baring, bukan terlentang tapi melungkup, okay? Dan buatkan diary. Okay, so orang tanya juga macam mana kalau saya bersin saja? Kalau anda dah tahu anda ni jenis resdung, bersin tu normal lah kan. So pastikan yang bersin. Kalau orang resdung ni biasanya ni bersin dia tak berpanjangan terus bersinnya tu. Tapi kalau anda rasa ni bersin macam pelik sikit, please isolate yourself. Okay, tengok sehari dua dulu. Tapi kalau anda rasa benda-benda betul dan dengan sakit tekaknya benda siap, memang tolong quarantine yourself. Semoga apa yang anda buat ini juga dapat menurunkan. Sebab kalau anda tak buat macam tu, anda akan jangkiti satu keluarga. Kerana kalau dalam rumah tu ada 10 orang, daripada seorang jadi 11 orang yang ada COVID. So kita susah lagi nak menurunkan graf kita itu, dan mungkin daripada 11 orang ni pula akan menjangkiti orang lain. So help us, help semua rakyat Malaysia. Jom kita bekerjasama, kita bersatu hati, kita buat yang terbaik supaya kita sama-sama dapat menurunkan curve graf kita, dan insyaAllah kita akan bebas daripada COVID dalam masa yang terdekat. InsyaAllah saya doakan anda sihat, anda tidak mengalami jangkitan COVID. Dan satu lagi saya lupa, jangan lupa sebelum tidur pastikan anda kumur, okay? Kumur, bukan kumur kejap je, kumur sampai keluar mata tu kan. Yang paling elok bagi saya Listerine yang warna ungu tu, itu memang saya buat juga hari-hari. Orang pakai air garam dan sebagainya, tapi saya Listerine tu mempunyai kandungan tinggi alkohol, dan ini yang membunuh virus tersebut. So itulah apa yang saya dapat sampaikan, saya dapat kongsikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. So saya juga ada satu page yang lain, iaitu page yang saya fokus kepada kencing manis, diabetes. Sebab saya nampak diabetes ini semakin meningkat, dan diabetes ini juga faktor yang sangat bahaya di waktu COVID ni. Kenapa? Kalau gula anda tak terkawal di waktu COVID ini, anda mempunyai risiko yang tinggi tergolong dalam golongan-golongan yang akan mengalami komplikasi yang serius dan teruk, termasuk kematian dalam statistik yang telah ada kini. So pastikan mereka yang ada diabetes, jaga, kawal betul-betul tahap gula anda. Kalau anda nak tahu bagaimana rahsia nak jaga diabetes, apa itu diabetes semuanya, tolong type pada Facebook. Atas sekali tu dia tulis search, okay? Search Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Itu page saya, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Tekan join. InsyaAllah dalam tu ada banyak video-video. Saya rasa dah lebih 100 video yang saya buat,
yang menerangkan bagaimana nak kawal diabetes, bagaimana nak cegah diabetes, bagaimana nak mengatasi diabetes, so apa hubung kait diabetes dengan COVID dan sebagainya ada dalam page tersebut, ada dalam grup tersebut. So why not join? Okay, itu saja. So seandainya rasa apa yang saya sampaikan hari ini berguna dan berfaedah, mengapa tidak anda like dan sharekan dengan kawan-kawan anda. InsyaAllah saya doakan anda sentiasa ceria, sihat dan diberkati Allah, sentiasa happy. InsyaAllah kita sama-sama duduk senyap-senyap di rumah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.